Tajuk projek finalis daripada UTM adalah Pendekatan Pembelajaran secara Tugasan dan Projek Kolaboratif atau TPK menggunakan robot boleh gerak atau robota dan internet benda atau IoT. 10 minit anda bermula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada panel juri dan juga hadirin yang dihormati. Saya Dayang Nohayati Abang Jawawi akan mewakili kumpulan saya daripada Universiti Teknologi Malaysia akan membentangkan projek kami bertajuk Pendekatan Pembelajaran secara Tugasan dan Projek Kolaboratif menggunakan robot boleh gerak atau kami namakan robota dan internet benda ataupun IoT. Susunan pembentangan kami seperti yang disenaraikan di sini. Kemahiran membangunkan ERT ataupun Embedded Real-Time System sistem masa nyata terbenam menyokong transformasi revolusi 4IR dengan jelas. Disebabkan itu, kemahiran pembangunan perisan ERT secara sistematik diperlukan pada pelajar-pelajar kami. Oleh itu kami memperkenalkan satu kursus yang kami namakan Real-Time Software Engineering ataupun kejuruteraan perisian masa nyata yang ditawarkan sebagai kursus elektif kepada pelajar tahun akhir Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Perisian. Ini adalah 3 hasil pembelajaran untuk kursus ini. Yang pertama untuk menggunakan kaedah dan peralatan kejuruteraan perisian dalam membangunkan sistem ERT. Kedua, menganalisa prestasi reka bentuk sistem masa nyata dan bekerja dalam kumpulan secara kolaboratif untuk membangun atur cara untuk sistem ini. Kesukaran yang kami hadapi bila kami memperkenalkan kursus ini adalah pertama, kerumitan teknikal dalam proses pembangunan sistem ERT yang melibatkan perkakasan fizikal. Yang kedua adalah pelbagai bidang ilmu yang terlibat di dalam kursus ini termasuk kejuruteraan perisian, perkakasan elektronik dan mekanikal dan mathematics. Yang ketiga adalah pelajar kurang yakin disebabkan oleh sukar untuk mempelajari teknik pembangunan sistem ini. Yang keempat, cabaran besar kepada pengajar adalah teknologi dalam sistem ini sentiasa berubah. Disebabkan itu kami dalam projek ini memperkenalkan pendekatan pembelajaran menggunakan perkakasan fizikal robota, iaitu robot yang dibangunkan oleh pensyarah dan researcher dari Universiti Teknologi Malaysia bersama pelajar dan juga IoT. Tujuan objektif projek ini pertama mendedahkan pelajar secara praktikal berkenaan dengan kerumitan pembangunan sistem ini yang terdiri daripada memerlukan kepakaran berbagai disiplin dan meningkatkan keyakinan pelajar untuk teknik pembangunan perisian ini. Pendekatan kami diinspirasikan oleh amalan berimpak tinggi Core 2008 yang kami memperkenalkan 2 projek ataupun 1 tugasan dan 1 projek yang berasaskan pembelajaran berasaskan projek untuk IoT, pembelajaran berasaskan masalah untuk robota atau robot tersebut. Cara penyampaian dan kebanyakannya berada dalam makmal dan kuliah sharing dengan pakar-pakar bidang robotics dan juga penilaian yang dilakukan oleh industri dan seterusnya perbincangan dalam kumpulan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang diberi. Untuk pentafsiran formatif dan samatif yang dijalankan, dia berbentuk untuk IoT berbentuk seperti hackathon yang mana industri terlibat dalam penilaian pelajar, produk pelajar dan juga technical report dan poster dan juga kami bentukkan dalam bentuk bila hackathon ada some sort like macam game yang kami perkenalkan. Okey, dalam pembelajaran ini pembelajaran kolaborasi berlaku di dalam makmal, okey, di seksi makmal dan juga di luar seksi makmal yang pembelajaran kolaborasinya tidak bersemuka, yang mana pelajar-pelajar antara kumpulan akan berkongsi penyelesaian mereka di dalam Moodles untuk feedback dan kumpulan lain atau kumpulan yang sama boleh memberi feedback kepada projek-projek pelajar. Dan saya dan kumpulan kami sebagai pensyarah juga boleh memberi feedback untuk apa yang kami rasa projek ini ke arah mana sebelum mereka bentangkan projek IoT mereka kepada industri. Okey,
begitu juga kami menggunakan Padlet untuk melihat beberapa versi problem solving yang mereka selesaikan sebelum summative assessment boleh dilakukan. Okay. Untuk pembelajaran bermakna dibina dengan kefahaman terhadap ilmu bersama dengan pelajar lain, iaitu kolaboratif. Dalam kes ini, kedua-dua tugasan dan projek ini direka bentuk menggunakan konsep konstruktivism, di mana ada panduan, ada scaffolding dan refleksi. Seperti yang saya katakan tadi, scaffolding berlaku di dalam sesi makmal dan juga di luar sesi makmal menggunakan peralatan seperti Padlet dan forum Moodles. Penjajaran konstruktif dilakukan untuk membolehkan pendekatan ini dilaksanakan secara sistematik, yang mana semua pendekatan itu dipetakan kepada hasil pembelajaran, kaedah pembelajaran dan kaedah tafsiran. Pendekatan kami ini juga bukan sahaja digunakan di peringkat pengajaran di universiti, kami juga menggunakan pendekatan ini yang diadaptasikan untuk tujuan pengajaran pengaturcaraan di sekolah-sekolah. Yang mana di sini kami telah menggunakan robot tersebut untuk kursus pendek 2 atau 1 hari kepada pelajar-pelajar sekolah dan matrikulasi menggunakan pendekatan yang sama. Untuk keterlibatan pelajar, kami lihat daripada hasil refleksi dan kaji selidik yang kami buat untuk setiap tugasan dan projek yang diberikan kepada pelajar. Jadi ada 3 keterlibatan pelajar yang kami nilai. C3 aplikasi kaedah dan peralatan, P3 iaitu psikomotor untuk analisa pemasaan, dan nilai keyakinan pelajar untuk menggunakan peralatan fizikal secara kolaboratif. Kalau kita tengok di sini, aplikasi kaedah dan peralatan, daripada feedback pelajar dari refleksinya, kami boleh merumuskan robota dan IoT membantu aplikasi dan pemahaman mereka di dalam kelas. Okay? Ini adalah contoh-contoh produk yang dibentang oleh pelajar bersama industri. Untuk psikomotor pula, pelajar perlu membuat analisa pemasaan untuk robot yang diberikan. Pelajar merasa mereka menghadapi pengalaman praktikal dan kerja kumpulan untuk menyelesaikan masalah pemasaan yang kami beri dengan menggunakan robot yang dibangunkan. Yakin dan selesa untuk menggunakan perkakas fizikal, daripada refleksi pelajar dan feedback pelajar, mereka yakin dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan robota dan IoT yang telah kami sediakan di dalam kelas dan makmal. Ini contoh kerja-kerja kumpulan dan pembentangan yang dilakukan bersama industri. Impact projek yang kami tengok daripada ketiga hasil pembelajaran tadi, impact pengetahuan menyatakan mereka memahami dan aplikasi kaedah peralatan yang digunakan. Mereka boleh daripada aspek kemahiran mengenai kemahiran teknikal menggunakan perkakasan, dan meningkatkan kemahiran sosial, mereka boleh mempunyai kemahiran bekerja dalam kumpulan dan menyelesaikan masalah dan berkomunikasi di dalam kumpulan. Kami juga menjalankan soal selidik model penerimaan teknologis untuk setiap 2 tugasan dan projek tadi, daripada melihat persepsi pelajar mengenai alat yang mereka gunakan di dalam kelas. Mereka merasa yakin, 82% yakin dan sikap positif terhadap hasrat, tingkah laku dan prestasi mereka. 80% nilai iaitu merasakan objek pembelajaran yang digunakan membantu aplikasi pengetahuan, dan 88% yakin dengan keterlibatan aktiviti berkumpulan dan mereka rasa selesa untuk bekerja dalam kumpulan dalam tempoh masa yang diberi. Kami rasa projek kami ini adalah merupakan satu perjalanan yang mula daripada 2007, yang kami mula menawarkan kursus ini sebagai projek kolaboratif. Dan kami menghadapi semua masalah yang saya nyatakan tadi, dan kami mulakan projek robot ini daripada 2008 sehingga 2013 untuk mendapatkan inovasi robot yang paling sesuai untuk digunakan di dalam kelas. Kami mencuba berbagai komersial robot dan robot yang dibangunkan sendiri, beberapa versi yang kami ada. 2013 kami telah menggunakan robot yang robota ni yang kami telah bangunkan. Seterusnya
kami mula tawarkan lebih daripada satu section yang lebih ramai pelajar. Jadi cabarannya seterusnya adalah untuk menyelaraskan kursus, menyelaraskan bahan pengajaran dan membuat TOT kepada kawan-kawan yang lain. Okey, kami telah go through yang itu sehingga 2017 dan pada 2017 kami telah melibatkan industri untuk projek TOT dan mengemaskan rubrik dan refleksi yang digunakan di dalam kelas. Fasa yang terakhir adalah kami tak berhenti di sini, kursus ini akan evolve, akan lebih menekankan kepada teknologi 4.1 IR untuk lebih dekat kepada teknologi 4IR yang ada sekarang. Dengan itu saya mengakhiri pembentangan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Tahniah atas persembahan tadi. Tadi saya nak lihat balik tentang rasionalis, ada beberapa perkara tentang rasional kenapa dijalankan kajian ini. Tapi saya nak tahu apakah sebenarnya cabaran atau isu utama yang menyebabkan kumpulan ini menjalankan projek ini. Okey, cabaran utama adalah untuk memperkenalkan satu kursus yang melibatkan multidisciplinary untuk pelajar komputer. Okey, sebab kursus ini melibatkan kejuruteraan pembangunan perisian terbenam ataupun embedded operating system yang melibatkan bidang ini tadi, perisian, elektronik, mechanical, yang mana pelajar kami tak ada asas elektronik dan tak ada asas mechanical. Jadi untuk memperkenalkan satu kursus yang boleh membangunkan sistem berbentuk macam itu, dia tak tanpa alat bantu yang sesuai, agak sukar. Jadi disebabkan itu kami, jadi kalau kita introduce bendanya dengan cara salah, keyakinan pelajar akan kurang. Mereka tak boleh percaya yang mereka boleh melalui modul ini dengan jayanya atau dengan yakinnya. Itu adalah cabaran yang kami hadapi sebelum ini. Thank you for presentation. Yeah, you mentioned about when you started this project in I think 2008, right? To start. 2007, and then to start the robotics concept in 2008, right? And then you are facing many challenges. Yeah, so we are actually interested to know what are the specific challenges that students face from students' perspective, and what are the evidence that students manage to actually overcome these challenges. You managed to provide us some evidence about there is a change in terms of students' behavior, in terms of students' skill, competency, which are directly linked to the module. Okay. Cabaran utama, the most when we started in 2008 with the robot is how to get the best model of robot which can be used in class. There are many commercial robots available. Okay, there are many commercial robots available, but how to choose which one is the best in order to fit with our curriculum? That's the challenge. In terms of cost effective, in terms of maintainability of the robot, that is the main challenge. Okay. Mula kami, when we introduced it in 2007, pencapaian pelajar kami adalah 56%, less than 80. Dan bila kami membuat perubahan sedikit, perubahannya bila kita buat tuning, dia tak directly naik. Sebab kita pensyarah pun perlu masa untuk tune kita punya cara pengajaran 2-3 semester running, then we are very confident with it. So from starting off below 60, I would say, then now this is the latest one, we reach up to 81, 85, 82. But kalau kami introduce a new thing, sometimes parameter ni akan turun sedikit. Tapi once we stabilize, dia akan naik balik. But experiment need to be done slowly and step by step. Another challenge sebab dia lebih daripada satu section dan memerlukan banyak robot yang kami kena monitor supaya semua section akan
boleh menggunakan robot ataupun IoT device yang kami sediakan. You mentioned about collaborative learning. You mentioned about problem solving skills, right? How do you measure this? Okay. Reflection. As I mentioned, setiap assignment ada journal reflection. Dalam journal reflection tu kita mengatakan macam mana pengalaman you bekerja dalam kumpulan. How does you memberi kesan kepada ahli kumpulan, what you learn from them, what they learn from you. And then what is the knowledge that you gain from this activity will help you for you to gain, to work in another group in the future. Itu adalah soalan yang kita bagi kepada mereka untuk dia reflect setiap kali selepas kursus, setiap satu projek yang ini dan projek yang ini. Ada assessment kuantitatif selain daripada itu yang reflektif kan? Kualitatif ada. Kuantitatif. But I mean assessment yang pre and post test. Kami ada TAM tadi, acceptance testing untuk pelajar. Exam yang CLO tadi, ini adalah berdasarkan assignment pelajar, yang markah assignment. Yang ini adalah TAM yang mana student model acceptance technology yang mana student menjawab survey, apa pendapat mereka mengenai penggunaan pengajaran secara berkumpulan dan device IoT dan robota itu di dalam pembelajaran kelas mereka. Inilah adalah hasilnya. All these are self-scores, right? Because they are surveys that's rolled out to the participants. Yes. It's not an observation of, hey, you student, can you make this robot climb up the wall? Yang ni, itu adalah daripada classes, daripada CLO tadi. Boleh tak bagi satu dua daripada apakah aktiviti yang digunakan untuk menilai sama ada pelajar ni dah belajar atau tak? Boleh tak contoh? Contoh pada saya bagi contoh. Bila robot-robota boleh tak? Ada yang spesifik example? Contohnya yang ini, yang ini psikomotor kan? Kami melihat mengenai adakah pelajar boleh menganalisa timing analysis of the robota. Time analysis is if you control a mobile robot, you kena letak parameter atas mobile robot tersebut. You need to tune the parameter according to mathematics. You buat mathematics, you tune atas robot. Then you kena justify. Kalau I buat mathematics macam ni, kalau I masuk dalam robot tu, how does the robot behave? Yes, tambah lagi dia punya timing. So that is where we analyse it here. No, bukan. Adjust the timing. It's timing determine how reactive are you in real-time system. So this dalam mathematics kita ada prediction of behavior according to timing kita ajar pada pelajar. And then now you want to implement what you predict in a real robotic design. Itu yang kita ajarlah. Dan in terms of psychomotor tadi pelajar tu akan tengoklah betul ke tak yang dia analyze behavior tu dengan apa yang real robot behavior tu. Betul. And then betul. And then mereka perlu untuk timing tu tadi mereka perlu buat report in term of timing tu, a proper report. Okay? Kita rujuk balik pada garis masa tadi. Garis master yang akhir tu ke? Garis masa ya, 2017. Yes. 2019 started implementation of IoT. medicine and blood control system. Okay, that is our, sebab setiap tahun case study kita berbeza. Okay. Tahun yang pertama kita kata perubatan dan sistem banjir. Tahun yang kedua kita kata mungkin natural disaster. Bergantung kepada keadaan semasa. Apa isu yang semasa dan kita nak student kita looking forward untuk apa bidang yang dia pelajari ni sekarang actually really help the penyelesaian masalah dalam dunia nyata lah. So there's a set context
context for what they do. Yes, yes. Different for each year, team dia. Right? Could you share a bit about the rubrics that was developed this year? Okay. Share with us. Kami started the rubric when we invite industry. Okay, bila kami invite industry, we have to have a proper rubric untuk penilaian sebab industry help us to nilai. Don't say that, you're implying that you didn't have a proper one. Tak, sebelum tu kami ada. We just use it among us. So when we use it among us, kami ada cara sendiri untuk memahamkan, betul? Jadi bila kami work with industry, kami kena have a proper rubric supaya industri senang, sebab industri will just join us for half a day program untuk nilai. So we need to have a proper rubric untuk mereka faham dalam masa yang dekat. Dan satu lagi rubrik yang kami buat tahun ini adalah mengenai refleksi. Sebab sebelum ini refleksi dinilai ada rubrik tapi tak cukup kemas untuk melihat kolaboratif tersebut. Jadi kami kemaskan tahun ini supaya boleh dinilai pencapaian kolaboratif pelajar di dalam kumpulan. Okey. Okey. Terima kasih.